Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, nama saya Farah binti Ishak, iaitu wakil kepada kumpulan saya, iaitu yang terdiri daripada Muhammad Farid bin Muhammad Nasir, Nurul Amnina binti Roslan, Siti Syamhani binti Ibrahim, Prasad anak lelaki Kata Sami dan Muhammad Ruwaidi bin Ahmad. Okey, saya akan membentangkan tentang assignment etika dalam pentadbiran awam. Okey, untuk pengenalan, saya akan lebih terangkan kepada kepentingan integriti dalam perkhidmatan awam. Yang keduanya, penerapan nilai-nilai murni dan amalan rasuah dalam perkhidmatan awam. Okey, dalam perkhidmatan awam, integriti ni amat penting sebab dia merupakan tonggak utama kepada kerajaan. Okey, so benda ni penting kepada semua pejabat awam. Okey, yang kedua pula yang berkaitan dengan penerapan nilai-nilai murni. Penerapan nilai murni, kerajaan banyak memberikan pelbagai penerapan nilai murni melalui tonggak 12 dan juga etika sebagai seorang pentadbiran awam dengan melalui pelbagai dasar yang dibuat oleh setiap jabatan. Okey, amalan rasuah di dalam perkhidmatan awam ni memang terlalu banyak dan boleh dikatakan hampir keseluruhan, hampir tidak semua jabatan juga pun ada memiliki gejala rasuah ni. Okey, rasuah ni adalah kami pilih tajuk rasuah sebagai kami punya tugasan. Okey, untuk makluman semua, rasuah ini dia menurut kamu bahasa Melayu iaitu rasuah bermaksud pemberian atau untuk menumbuk rusuk, menyogok, menyuap. Ia turut menyalakan sinonim kepada perkataan rasuah atau iaitu tumbuk rusuk, wang sogok, wang suap, sorong, duit kopi, tip, korupsi dan rayap. Okey, maksud dia kat sini rasuah ni dia berbentuk pemberian seperti untuk memudahkan cara, iaitu dia lebih sinonim kepada kita memberi wang atau memberi benda untuk memudahkan cara untuk menyelesaikan masalah. Okey, menurut Syakiran dan Nawawi, ganjaran sesuatu atau mengharapkan ganjaran tertentu daripada sesuatu pemberian. Yang ketiga itu izam dan sabtu, ketika seorang itu diberi kuasa untuk bertindak atas nama kepercayaan untuk melakukan suatu perbuatan tapi ia dilakukan sebaliknya, maka orang itu telah melakukan pengkhianatan amanah. Okey, maksud izam dan sabtu ni itu kalau jika kita seorang yang diberi kuasa, kita akan mudah untuk melakukan sesuatu perbuatan dan sebaliknya itu melakukan dengan pengkhianatan amanah. Okey, yang ketiga itu masalah kajian. Okey, masalah kajian yang kami dapati daripada assignment kami ni, kajian ni memberi tumpuan pada integriti kerajaan dan tabik urus. Tapi konsep tu jelas terhadap masyarakat yang terlibat secara langsung dengan wakil kerajaan. Okey, untuk mengetahui semua, rasuah ni adalah satu sistem yang boleh didapati di negara-negara dunia. Sementara ia menjadi satu masalah kepada negara jika wujudnya rasuah ini. Okey, kami lebih mendalami kajian kami kepada berlakunya masalah salah laku rasuah di kalangan pejabat awam di Malaysia. Kayaknya kami punya assignment ni lebih tumbuh kepada pejabat awam lah. Okey, sektor pekerjaan yang sering terdedah kepada kerja rasuah iaitu yang kita seperti lihat di layar. Okey, sektor perolehan adalah yang tertinggi sekali untuk rasuah ni. Okey, yang paling sedikit sekali iaitu 0.4 iaitu bahagian pelaburan. Okey, yang seperti dilihat di sekarang ni adalah sektor yang terdedah bermula pada tahun 2013 hingga 2018. Ini bukan bermaksud saya pilih 2013 ni, maksudnya sebelum benda ni pun ada juga rasuah ni, cuma mungkin tak berapa nak belum terlampau aktif sangat lah. Okey, indeks persepsi rasuah CPR di Malaysia. Okey, indeks persepsi rasuah ini kita boleh lihat sepanjang tahun 2010 hingga 2020.
Okey, kat sini Malaysia berada pada tahap purata iaitu 49.64 bermula pada tahun 1995 hingga 2019. Okey, yang paling tertinggi sekali kita pada tahun iaitu 96 itu di mana 53.20, tetapi tahap terendah sekali iaitu pada tahun 2011 itu 43 mata. Okey. Kemudian pada tahun 2019 Malaysia kembali menduduki tangga ke-53 mata daripada 100 indeks persepsi rasuah 2019, iaitu yang dilaporkan oleh Transparency International. Okey, mengikut indeks persepsi rasuah di dunia, okey, pelbagai usaha yang kerajaan telah buat untuk memerangi rasuah, baik di segi ceramah, baik di segi kempen dan pelbagai lagi. Okey, untuk pengetahuan semua, pada tahun 2018 secara menyeluruh Transparency International ni telah mengumumkan indeks persepsi rasuah meningkat 53 mata pada 2019 berbanding pada 2018. Ini sekaligus menduduki tangga ke-51 daripada 61 pada 2018, iaitu tangga ke-51 di dunia, yang paling tertinggi selain pada negara-negara lain lah. Okey, kat sini objektif kajian kami lebih pada menjelaskan definisi rasuah dan etika pentadbiran awam. Okey, yang keduanya memahami bahawa isu rasuah itu satu isu yang penting dan perlu diambil berat. Alright. Okey, yang ketiganya menganalisa kesan individu rasuah kepada masyarakat dan negara. Menganalisis insiden rasuah menyebabkan banyak awam di Malaysia dan luar negara mengkaji faktor-faktor penglibatan pentadbiran awam dalam rasuah. Okey, membincangkan cadangan dan pendekatan yang sesuai dalam usaha membendung rasuah. Okey, kami punya metodologi kajian ni lebih kepada kaedah perpustakaan dan kaedah internet. Ini kerana ini sahaja yang kami dapat daripada sumber-sumber yang ilmiah yang ada di yang boleh diguna pakai. Okey, analisis kajian. Okey, analisis kajian dia lebih menjelaskan keyakinan masyarakat terhadap orang awam, terutama pelabur. Okey, ini juga dia menguji keberkesanan sistem perundangan stabilisasi negara. Okey, gejala rasuah ini juga menyebabkan seorang pemberi atau penerima rasuah menjual prinsip arah dan harga diri. Ini lebih pada analisis kajian. Okey, untuk kesan buruk rasuah ni kita akan dapat tiada pelabur akan melabur. Maksudnya kat sini apabila gejala rasuah yang tinggi, orang akan takut untuk melabur sini kerana berlaku ketirisan yang tinggi mungkin akan menyebabkan ekonomi juga akan merosot, negara akan merosot, ada kemiskinan meningkat kerana budaya rasuah ni kita tidak boleh memandang enteng. Kerana memang dia bukannya salah satu yang kita nampak secara mata kasarnya, tapi untuk pengetahuan semua, rasuah ni walaupun dia macam sekam tau, dia meredap je dalam padi tu, walaupun kita nampak macam tak nampak terbakar, tapi dalam masa yang sama dia merebak dalam tu. Okey, begitu juga dengan rasuah. Rasuah ni walaupun kita tak nampak secara fizikalnya, tapi budaya rasuah ni sedikit sebanyak telah menjejaskan ekonomi negara. Okey, bagi cadangan penyelesaian, kumpulan kami telah membuat kesimpulan dari segi cadangan penyelesaian ni lebih kepada penguatkuasaan undang yang seperti sedia maklum sekarang ni. Suruhanjaya pencegahan rasuah banyak membuka kes sekarang ini. Okey, yang keduanya lebih kepada kempen kesedaran. Kempen kesedaran ni kami banyak melihat sekarang ni kempen itu melalui media sosial, melalui talian aduan dan macam-macam lagi. Alright, okey. Selanjutnya penubuhan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah yang seperti sudah maklum sekarang ni, yang dulunya dia bagi sebagai Badan Pencegahan Rasuah itu BPR, sekarang ni dia bertukar kepada SBRM.
Okey, yang keempatnya itu mempermudahkan penggunaan ICT. Okey, mempermudahkan penggunaan ICT ni dari segi teleaduan dan aplikasi Facebook dan pelbagai lagi. Penerapan nilai murni di peringkat sekolah seperti pendidikan civik dan moral. Penerapan nilai murni di sekolah ni memang penting sekali kerana budaya rasuah ni kita perlu ambil berat dan kita perlu terapkan daripada peringkat bawah sehingga daripada akar umbi hingga ke atas. Kerana dengan budaya rasuah ni semua benda pun kita boleh berterjejas. Okey, yang paling utama sekali iaitu didikan agama di rumah. Okey, pendidikan agama di rumah adalah amat penting kerana dengan adanya agama mungkin salah satunya adalah boleh menjernihkan keadaan lagi. Okey, untuk kesimpulan grup ini, rasuah bukanlah satu perkara yang kecil dalam masyarakat, apatah lagi tentang pembinaan sesebuah negara. Ekonominya apabila terdapat penurunan tahap tanggungjawab individu, kemungkinan besar akan meningkatkan apabila melakukan kegiatan korupsi. Okey, unsur-unsur integriti, accountability, pencegahan, pematuhan dan pengesanan salah laku boleh dikokasakan dengan berkesan dan kejayaan yang optimum dapat dicapai. Okey, sekian, terima kasih.